Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tentang kebaikan dan keburukan telefon pintar di kalangan kanak-kanak. Memperkenalkan, saya Muhammad Zulfahmi bin Abdul Ali. Saya Siddiq bin Abidin. Nama saya Muhammad Fidaul bin Hassan. Nama saya Muhammad Abihan bin Muhammad Zulkifli. Nama saya Muhammad Fairuz bin Baharudin. Antara isi-isi kandungannya adalah yang pertama, sejarah kewujudan telefon pintar. Kedua, perkembangan telefon dari masa dahulu hingga kini. Yang ketiga, hukum penggunaan telefon pintar. Seterusnya, kebaikan dan keburukan telefon pintar. Contoh penyalahgunaan telefon pintar. Dan yang keenam, cara menangani penyalahgunaan telefon pintar. Pendahuluan bagi kebaikan atau keburukan telefon pintar kepada anak-anak ialah telefon bimbit sudah menjadi satu bentuk perhiasan diri yang harus dimiliki oleh semua remaja. Kecanggihan telefon bimbit sering menarik minat remaja sehingga ada yang sanggup menahan lapar atau bekerja ketika cuti sekolah semata-mata untuk mendapatkan telefon bimbit yang lebih baik. Keadaan ini menyebabkan ramai yang menganggap telefon bimbit sudah menjadi satu pembaziran, tetapi ada yang masih menyanjung kepentingan telefon bimbit ini. Lantaran itu, apakah kebaikan telefon bimbit kepada remaja? Pada zaman globalisasi dan modernisasi ini, telefon bimbit merupakan teknologi moden yang canggih. Kecanggihan telefon bimbit telah memudahkan manusia zaman pasca moden ini. Pada zaman globalisasi dan modernisasi ini, telefon bimbit merupakan teknologi moden yang canggih. Kewujudan gadget ini telah banyak membawa kelebihan dan keistimewaan kepada manusia hari ini. Mereka bukan sahaja dapat menghubungkan ahli keluarga dan kawan-kawan yang tinggal agak jauh daripada satu sama lain dengan kemudahan telefon bimbit, tetapi juga dapat memfaedahkan masa lapang mereka dengan perisian-perisian yang diciptakan bertujuan penambahan ilmu pengetahuan serta penghiburan. Akan tetapi terdapat lagi sesetengah manusia yang tidak mempunyai pengetahuan tentang sejarah telefon bimbit. Keadaan ini tidak sepatutnya berlaku kerana manusia semua mestilah mengetahui jasa generasi tua supaya kita sentiasa menghargai jasa mereka dan seterusnya membuat jasa baik kepada generasi yang muda juga. Hukum menggunakan telefon bimbit dalam Islam adalah harus. Seterusnya, telefon bimbit juga boleh menyebabkan kanak-kanak terjebak dalam kancah-kancah pornografi. Seterusnya, telefon pintar juga boleh menyebabkan aktiviti sumbang dalam kalangan remaja dan boleh menyebabkan terbelenggu dalam gejala-gejala negatif. Seterusnya, aplikasi hiburan yang disediakan dalam gadget telefon pintar ini boleh mendatangkan impak yang negatif sekiranya golongan remaja mensalah tafsirkanlah telefon pintar ini. Seterusnya, ramai di kalangan remaja sering mengabaikan pelajaran dan sering memfokuskan diri kepada telefon pintar. Untuk kebaikan telefon pintar kepada kita semua ialah terbagi kepada 3 bahagian, iaitu alat penghubungan komunikasi, yang kedua mendapat maklumat terkini, yang ketiga memudahkan kerja. Okey, untuk memudahkan kerja ialah kebaikan dia ialah dikhususkan kepada mereka yang memerlukan telefon bimbit untuk mengakses email kepada mereka. Ini memberikan kebaikan kepada mereka yang banyak membuat kerja di luar. Kebolehan telefon bimbit masa kini untuk mengakses email dan juga aplikasi-aplikasi lain seperti Maps, Words, PDF, kalender dan sebagainya. Untuk mendapatkan maklumat terkini ialah telefon bimbit pintar telah banyak memberi kebaikan kepada kita, di mana dengan dayanya telefon ini maklumat terkini dapat diketahui dengan pantas. Contohnya mencari enjin seperti Google. Okey. Untuk yang poin yang ketiga ialah alat penghubungan atau komunikasi, iaitu memudahkan kita untuk check lah sama ada orang yang kita nak jauh, yang dekat, untuk yang kita hubungi lah, memudahkan supaya
senanglah kita nak menghubungi orang yang jauh. Okey. Keburukan untuk telefon pintar ialah menyebarkan kabar angin dan fitnah kepada orang lain lah, iaitu penyebaran berita palsu yang disebarkan melalui kiriman SMS kepada mereka yang mudah percaya tanpa membuat siasatan dahulu, dengan mudah menyebarkan kepada pihak lain tanpa menyiasat kesahihan kabar angin tersebut. Untuk yang kedua ialah menyebarkan unsur lucah, iaitu video yang memamparkan. Penyalahgunaan telefon pintar ada 3, ialah kebanyakan bermain telefon pintar ketika sedang berjalan atau membawa kenderaan ni boleh membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Yang kedua, bermain telefon pintar ketika berada di kawasan masjid, ianya boleh mengganggu orang-orang di sekitar masjid. Yang ketiga, jika tiada pengawasan daripada pihak keluarga, kanak-kanak ini mudah terdedah dengan video-video yang lucah atau sebagainya. Okey, terdapat beberapa cara untuk menangani penyalahgunaan telefon pintar ini. Okey, yang pertama, jika kita melihat orang yang bermain telefon pintar ketika berjalan atau memandu kenderaan, kita mestilah segera mengambil tindakan dengan menegur orang tersebut supaya dapat mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Okey, untuk yang kedua, contoh di kawasan masjid, kita haruslah meletakkan papan tanda atau stiker dilarang menggunakan telefon pintar di kawasan masjid. Ini membolehkan orang-orang di sekeliling kita atau di sekeliling masjid sedar dan tidak bermain telefon pintar di kawasan masjid. Okey, yang ketiga, ahli keluarga haruslah sentiasa pantau anak-anak mereka ketika bermain telefon pintar agar kanak-kanak ini dapat dikawal dengan baik. Okey, untuk perkembangan telefon pintar, macam yang kita kenal Alexander Graham Bell, orang yang pertama yang membuat telefon pintar ini. Okey, tujuan dia buat telefon pintar ni kerana dia ingin bantu isteri dan ibunya yang ada masalah pendengaran dan pekak, telah berjaya membawa kepada penghasilan telefon yang pertama pada 7 Mac 1876. Kemudian apabila diteliti pada kemunculan telefon yang pertama, maka kita akan menemukan sejarah pada tarikh 3 April 1973 di mana syarikat Motorola telah mengeluarkan telefon bimbit yang pertama seberat 1.1 kg. Alat bantu komunikasi jarak jauh ini mendurasikan panggilan selama 30 minit dan memerlukan 1 jam untuk cas penuh. Okey, penggunaan telefon bimbit mula dipopularkan menjelang tahun 90-an, yang mana menurut satu kajian sebanyak 11 juta pengguna telah memiliki dan menggunakan peranti ini di seluruh dunia. Beberapa tahun pada era ini melihat pelbagai kemunculan variasi telefon bimbit daripada syarikat-syarikat ternama seperti Nokia, Samsung dan iPhone dan banyak lagi. Akhir sekali, kesimpulannya, perkembangan teknologi maklumat sememangnya menjadi rahmat kepada umat Islam keseluruhannya. Perkembangan ini amat menuntut umat Islam agar bergerak lebih pantas seiring dengan perkembangan semasa, iaitu pantas merebut peluang dan perlu bijak menilai dan membuat pilihan, terutama menerusi telefon pintar. Justru itu, kanak-kanak harus dididik mengenai tanggungjawab mereka terhadap penggunaan gadget. Seterusnya, disiplin diri sangat penting dan perlu disemai pada kanak-kanak seawal usia mereka. Ibu bapa perlu menetapkan peraturan dan sentiasa memantau penggunaannya bagi memastikan peraturan dipatuhi. Akhir sekali, jangan jadikan anak anda sebagai mangsa kepada perkembangan teknologi terkini. Sekian, terima kasih.